Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani pada malam ini. IKRAM Malaysia sudah pun mengeluarkan satu kajian berkaitan dengan sosio budaya dan juga masyarakat negara kita yang dipanggil Kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah yang dikeluarkan oleh Pertubuhan IKRAM Malaysia ataupun IKRAM, yang mana ciri-ciri negara ramah yang dikatakan berlaku sepanjang 2022 ada pada skor-skor tertentu yang diberikan angka ataupun jumlahnya. Jadi ini yang akan kita bincangkan, walaupun membangun bersama masyarakat madani yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan ini baru saja dilancarkan ataupun diangkat oleh Kerajaan Perpaduan pada awal tahun ini, tetapi bagi IKRAM, indeks negara rahmah ini sudah pun dilakukan sejak 2021 lagi. Jadi untuk melihat apa signifikan kajian indeks rahmah ini, kerana masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang mengguna pakai ciri-ciri masyarakat yang bertoleransi, memahami kaum dan juga etnik antara satu sama lain, berkaitan dengan governance ataupun isu berkaitan dengan rasuah, isu berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita panggilkan dua orang IKRAM pada malam ini, iaitu Presiden mereka sendiri, iaitu Tuan Haji Badli Shah Syam Baharin, dan juga Profesor Dr. Hanim Saleh, Pengurusi Jawatankuasa Agenda Nasional IKRAM. Apa khabar Tuan Haji dan juga Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, okey. Mungkin ramai tak familiar dengan indeks negara rahmah ini. Sebagai permulaan, mungkin Tuan Presiden Tuan Haji Badli Shah nak jelaskan apa sebenarnya indeks negara rahmah ini. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Indeks negara rahmah ni adalah satu pengukuran, measurement kepada gagasan Malaysia Negara Rahmah yang digagaskan oleh Pertubuhan IKRAM Malaysia pada tahun 2014 lagi, Nazri. Ya. Jadi kita menggagaskan Malaysia Negara Rahmah ni dengan 12 ciri. Definisi negara rahmah ni yang kita definisikannya sebagai negara yang aman, makmur, sejahtera, progresif, ekonominya maju dan memelihara alam sekitar, dan seterusnya pelbagai etnik dan bangsa yang ada dalam Malaysia ni membangun bersama, membangunkan negara Malaysia ni dengan cara yang semangat, kerjasama, kolaborasi yang cukup baik. Jadi kita definisi negara rahmah ini kita detailkan dengan 12 ciri rahmah tu. Jadi untuk mengukur 12 ciri pencapaian 12 ciri negara rahmah tu, maka kita membangunkan indeks Malaysia Negara Rahmah ni. Jadi kita mula mengukur pada tahun 2021 dan kemudian kita ulangkan pada tahun 2022. Jadi pada baru ini 3 April baru ni kita lancarkan laporan kajian indeks Malaysia Negara Rahmah untuk melihat bagaimana progres ataupun pencapaian kepada 12 ciri negara rahmah yang telah digariskan itu. Dan ini sebenarnya dia memang banyak persamaan dengan Malaysia Madani yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini, iaitu dia berdasarkan kepada nilai. Kalau kita lihat 12 ciri negara rahmah ini, yang pertamanya ialah kepimpinan yang kompeten dan berintegriti. Di situ ada nilai kompeten dan juga nilai integriti. Kemudian kalau ciri keduanya adalah sistem pemerintahan yang berasaskan kepada semak dan imbang, maka dia ada nilai semak dan imbang. Kemudian kalau kita pergi, saya minta maaf tak dapat nak pergi ke 12 ciri negara rahmah itu secara semua lah. Kemudian salah satu dari ciri lain ialah undang-undang yang adil, ada nilai keadilan. Ya. Jadi maknanya ciri negara rahmah ini berdasarkan kepada nilai yang murni, nilai yang luhur. Dan kalau kita lihat kepada Malaysia Madani pun, dia juga 6 terasnya adalah nilai juga, hormat, ihsan. Bagi orang awam di luar sana, menggunakan indeks penggunaan perkataan rahmah itu, mungkin mereka paling mudah akan rujuk pada yang popular pada ketika ini, Tuan Haji Badli Shah, dengan menu rahmahnya, dengan pasaraya rahmahnya.
dengan pakaian rahmahnya, insurans rahmah dan sebagainya. Saya rasa itu sudah menjadi satu kata kerja yang wajar kita raikan juga. Kerana bukan senang rakyat boleh menerima perkataan bukan berasal dari perkataan bahasa Melayu tetapi rahmah yang sudah pun kita faham selama ini. Jadi nampaknya itu satu gagasan yang amat baik apabila diangkat sebagai satu kajian indeks oleh IKRAM. Tapi kita nak tahu juga bagaimana metodologi kajian ini, siapa respondennya, berapa ramai, apakah lokalitinya, adakah ia translate ataupun menterjemahkan populasi negara kita Malaysia yang pelbagai kaum dan juga ada Sabah dan Sarawak dan sebagainya, dan bila metodologi ataupun bila kajian ini dilakukan pada 2022. Mungkin Prof Nur Hanim nak menjelaskan tentang hal ini. Ya, terima kasih Cik Nazri di atas soalan tu. Jadi kalau kita lihat indeks negara rahmah ni dia dijalankan, surveynya dijalankan pada sekitar Julai hingga September 2022. Dan di dalam indeks ini kita mempunyai kita tulis dalam bahasa Melayu tapi kita ada juga menterjemahkannya di dalam bahasa Mandarin untuk memastikan ramai pihak boleh mengambil bahagian, dan dia meliputi pelbagai kaum dengan kita di sini kita di dalam soal selidik tersebut mempunyai 12 ciri, sebanyak 32 indikator dan 103 item. Dan juga termasuk di situ ada tambahan 10 soalan terhadap profil responden. Tentunya kita hendak mengukur sampel tersebut mewakili populasi rakyat Malaysia. Jadi kita telah merujuk juga kepada kaedah statistik oleh Crashy Morgan yang menyatakan bahawa minimum sampel untuk rakyat Malaysia adalah sebanyak 2006 dan kita berjaya untuk mendapat sebanyak 2012 sampel. Dan kita jalankan secara bersemuka. Alhamdulillah pada 2022 ni dapat dijalankan secara bersemuka dan kemudian kita masukkan di atas talian. Dan responden terdiri daripada mereka yang berusia lebih 18 tahun dan berpendidikan pasca SPM, kerana item-item tersebut perlu mempunyai taraf minimum pendidikan untuk mereka faham soalan-soalan tersebut. Dan kita jalankan di seluruh negara untuk memastikan semua populasi dapat menjawabnya. Dan di dalam konteks ujian kebolehpercayaan kita juga memastikan ianya mencapai nilai alfa melebihi 0.6 dan kita menjalankan secara tinjauan keratan rentas. Cross profiling. Dan dari segi sampling pula kita menjalankan kaedah persampalan berserata, 2 peringkat, serata negeri dan serata daerah. Dan pendekatannya adalah menggunakan convenience sampling ataupun persampalan mudah di situ. Dan dia meliputi pelbagai kaum, jentina dan usia. Itulah sedikit tentang metodologi dan pendekatan yang digunakan pakai formulanya. Menarik. Bagi Presiden, bagi Tuan Najib Razak Shah, kerana kita nak tahu juga dah 2 tahun indeks ini dilakukan kajian di lapangan 2021-2022 dan kajian perpaduan ini hanya terbentuk pada akhir 2022. Apa signifikan yang mungkin dapatan yang mungkin boleh dikongsikan perbezaannya, kerana kita tahu 2021-2022 kita masih dalam pandemik, kita dalam COVID-19, kita dalam era transisi endemik dan rakyat amat sukar ketika itu, kerajaan juga bertukar-tukar dan sebagainya. Adakah itu juga memberi impak kepada skor-skor yang diperolehi dalam indeks rahmah 2021 dan apa yang ciri-ciri yang terbaik yang boleh dikongsikan untuk indeks 2022? Okey, kajian ni adalah kajian persepsi. Maknanya ini adalah persepsi rakyat terhadap ciri yang dikemukakan itu. So kita kena jujur dalam melaporkan persepsi rakyat ini. Jadi bila kita lihat indeks ini kita lakukan pada tahun 2021 dan juga tahun 2022, kita lihat secara keseluruhannya indeks 2021 memberikan nilaian
6.09 secara keseluruhan ni. Jadi itu tahap sederhana. 2022 nilaian keseluruhan yang didapati daripada indeks itu adalah 6.47, juga masih tahap sederhana. Walaupun ada peningkatan sedikit, tapi masih dalam tahap sederhana. Jadi bermakna, merujuk balik kepada soalan Nazri tadi, bermakna dalam keadaan pandemik, dalam keadaan pertukaran kerajaan dan sebagainya, persepsi rakyat terhadap ciri negara rahmah ni tak banyak berubah lah. Dia tak banyak berubah. Dia masih lagi pada tahap sederhana itu. Mungkin keadaan yang ada ketika itu, keadaan ekonomi, keadaan kerajaan yang tidak stabil dan sebagainya, sedikit sebanyak saya fikir mempengaruhi juga skor yang telah diberikan oleh rakyat terhadap 12 ciri negara rahmah tadi. Tapi saya nak cuba nak highlight sikit, maknanya kita dapati dalam contohnya indeks 2022, skor yang tertinggi adalah kepada institusi keluarga yang utuh, dan juga hubungan penganut dan agama yang harmoni. Jadi mana ini menggambarkan rakyat Malaysia melihat keluarga di Malaysia ni dan juga hubungan antara etnik dan agama berada pada keadaan yang masih sederhana juga, tapi yang paling tinggi lah yang kita dapati kan, 7 poin lebih. So maknanya ini merupakan sesuatu yang rakyat Malaysia merasakan bahawasanya mereka rasa selesa dan boleh diperbaiki lagi, insya-Allah. Buat masa ni itu dia punya skor nilaian ni, tapi boleh diperbaiki lagi, insya-Allah, di masa hadapan untuk meningkatkan lagi skor tersebut kan. Jadi saya kalau saya nak celah sikit Tuan Haji. Ya, boleh. Kalau ini kajian persepsi, skornya agak baik untuk hal keluarga, institusi masyarakat agama dan juga kaum itu menarik. Tetapi apabila kita lihat realiti di media sosial, di media kita dan di kalangan pemain politik, seolah-olah kita bergaduh kaum ni sepanjang masa kot. Ya, betul. Jadi di mana titik tengah yang boleh kita baca daripada skor ini, dan kita tahu realiti di bawah pun tak ada masalah. Kita boleh bercampur dengan rakan-rakan bukan Islam, kita boleh mengajak mereka berbuka puasa, melawat masjid dan sebagainya. Tetapi apabila go on politics, ia seolah very divided dan seolah-olah isu kaum ini akan hangat sepanjang masa dan akan ada the winner and the loser. Itu yang kita takut tu. Ya, betul, itu perhatian yang menarik. Memang saya setuju tu, dengan maknanya kita di bawah ni, kita seolah macam merasakan ada masalah, kita nak berhubung, berinteraksi dengan orang lain agama, lain kaum dan sebagainya kan. Kita macam biasa je, baik je kan. Tapi masalahnya ialah yang mencetuskan suasana perkauman ataupun ketegangan perkauman agama ni, sedikit sebanyak saya mengakui dia adalah pemimpin politik yang mencetuskan suasana seperti ini. Mungkin juga kerana parti politik yang ada di Malaysia ni ada yang diasaskan ada yang diasaskan kepada bangsa, ada yang diasaskan kepada kaum. Jadi mereka menggunakan sentimen perkauman, sentimen bangsa ni tadi untuk maknanya mendapat support ataupun sokongan daripada rakyat, dan ada orang yang memang sokong isu-isu seperti ini. Jadi saya bagi pihak Ikram, sebenarnya apa yang kami cuba buat dengan rakan-rakan CSO yang lain, rakan-rakan NGO yang lain, kita cuba cetuskan satu suasana di mana kita mengatakan kepada pemimpin politik, kita tak mahu suasana seperti ini. Kita nak membenteras sentimen perkauman dan juga agama. Untuk makluman Nazri, baru ni tahun lepas lah kita ada buat satu sidang media bersama dengan KLSCH, KL Selangor Changi Assembly Hall, untuk membenteras sentimen perkauman dan agama. Kita nak bina gelombang daripada bawah ni, bahawasanya apa yang kita mahu ialah suasana yang harmoni. Suasana rakyat nakkan suasana yang harmoni, suasana yang satu padu, suasana yang mesra. Kita nak bangunkan negara ni bersama, berkolaborasi bersama, bekerjasama membangunkan negara. Bukannya dibuai ataupun dialunkan dengan isu perkauman, agama dan sebagainya. Kalau boleh kita nak letak ini tepi kan. Kalau boleh kita nak sama-sama bangunkan negara. Ya, bagi Prof Hanim misalnya, kalau kita lihat skor
berkaitan dengan governance, isu berkaitan dengan ekonomi, isu berkaitan dengan kepimpinan tu agak ke bawah. Jadi apa signifikan yang boleh kita baca daripada persepsi ini untuk kita mencapai lebih baik? Mungkin langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini, kerajaan perpaduan saya rujuk, banyak berkaitan dengan membenteras rasuah, mengangkat nilai termasuk masyarakat madani dan juga negara rahmah ini. Mungkin itu akan menjadi satu ruang skor yang akan datang ni untuk 2023 ni, kalau kita lihat akan datang tahun depan ni, ia boleh bertambah baik misalnya. Adakah itu boleh dijangkakan, Prof? Ya, memang sangat menariklah bila kita melaksanakan bila kita berkongsi dapatan ini. Banyak pihak juga memang bertanyalah bila kita lakukannya kaji selidik ni. Tetapi rupanya kita laksanakan sebelum pilihan raya. Jadi kita belum lagi mendapat persepsi masyarakat lah tentang kerajaan sekarang. Tapi memang kita melihat terdapat langkah-langkah positif daripada kerajaan sekarang. Kalau kita lihat 3 yang terendah itu, iaitu tadbir urus yang baik, ekonomi mampan, kepimpinan kompeten berintegriti. Skor-skor ni agak rendah sebab kalau kita lihat juga di dalam indikator-indikator yang kita lihat, contohnya dalam tadbir urus yang baik lah terutamanya, ialah dia soalan-soalan yang disoalkan kepada responden adalah berkenaan dengan kecekapan dalam pentadbiran, bagaimana dasar kerajaan itu, adakah dasar itu mantap, dan juga ketelusan dalam pentadbiran kerajaan dalam sistem audit negara, dan macam mana adakah parlimen berfungsi dengan baik dari segi menyemak tadbir urus kerajaan. Begitu juga dengan adakah tadbir urus itu memenuhi kepentingan awam. Ini juga adalah soalan-soalan yang kita tanyakan kepada responden. Dan bila markah ini ataupun skor ini agak rendah, ini menunjukkan elemen-elemen ini perlu ditambah baik oleh pihak kerajaan. Dan kita memang sangat terujalah untuk melihat apakah responden selepas adanya kerajaan madani ini, sejauh mana cadangan-cadangan kita pun dah lihat macam mana mungkin usaha-usaha kerajaan yang baru ini telah cuba laksanakan. Kita nak melihat sejauh mana pula persepsi rakyat terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tersebut. Kadang-kadang banyak juga isu-isu pentadbiran di peringkat kerajaan ni. Bila kami membentangkan dapatan ini, mereka menyatakan kerajaan banyak telah melakukan penambahbaikan dan sebagainya. Isu ekonomi ni adalah isu yang menyeluruh di seluruh dunia juga kan. Jadi mungkin ini juga menyebabkan ekonomi yang mampan tu juga mendapat markah yang rendah. Tuan Najib Badrisyah, adakah ini akan dikongsikan dengan pemain-pemain polisi, pihak kerajaan dan agensi-agensi yang bertanggungjawab? Kerana indeks persepsi ini menarik. Ia boleh memberikan satu cerapan yang real di bawah sana tentang hal-hal berkaitan dengan nilai dan kenegaraan untuk menjadi sebuah negara bangsa yang hebat. Tetapi kita tahu negara sedang bergelut dengan isu ekonomi dan isu politik baru saja selesai, dan rakyat ingin merasakan kalau hanya berretorik, kita lancarkan madani, kita lancarkan apa juga rahmah dan sebagainya, tetapi akhirnya rakyat yang di bawah sana, the end user, dia akan rasa dia akan tanya kita balik, apa yang kami dapat? Adakah hidup kami berubah? Adakah anak kami mempunyai kualiti pendidikan yang hebat? Adakah anak kami di universiti keluar ada kerja ataupun tidak? Jadi ini akan ditentukan ataupun dinilai oleh rakyat. Pandangan Tuan Najib Malaysia. Ya, betul. Indeks ni dia hanya sebagai pengukuran saja. Ya. Yang paling penting ialah tindakan susulan selepas ini. Jadi maknanya kami dah bentangkan pun depan Menteri Perpaduan, iaitu Datuk Aaron Agodaga, tentang indeks ini. Dan dia sendiri pun merasakan bahawa ini boleh diterima pakai sebagai salah satu daripada pengukuran terhadap tahap perpaduan. Dan sekarang ini pun kami sedang berbincang dengan mereka, Nazri, dengan Kementerian Perpaduan untuk membangunkan indeks yang berkaitan khususnya tentang perpaduan. Jadi maknanya selepas itu
Dia bukan saja tentang indeks, tapi juga tentang bagaimana kita nak memupuk perpaduan di kalangan masyarakat. Apakah strategi yang paling mantap untuk itu? Apakah aktiviti program yang paling baik untuk kita lakukan itu? Bagaimana kita nak meredakan suasana kalau ada suasana ketegangan ke? Bagaimana kita nak mendidik rakyat supaya rakyat lebih memahami tentang perlunya untuk kita bersatu padu, untuk kita bersama dalam suasana harmoni, membangunkan negara dan sebagainya. Ini sedang kami bincangkan dengan Kementerian Perpaduan. Tapi kami ingin juga untuk membawa ada perkara yang lain yang terkandung dalam indeks ini, contohnya berkenaan dengan tabik urus tadi, tentang kepimpinan kan, tentang ekonomi. Kita ingin maknanya membawa juga cadangan-cadangan apakah polisi dasar yang boleh kita bangunkan. Kita dah banyak polisi dah negara ni, tapi kita boleh tambah baik pada polisi tersebut dan juga ada inisiatif baru insya-Allah untuk kita memberikan benefit kepada rakyat kan. Betul, rakyat kena rasa benefit tadi, kerana kalau tidak nanti betul lah, kalau tidak indeks daripada indeks kepada indeks, apa dia punya manfaatnya kepada rakyat. Jadi kami nak tawarkan daripada IKRAM, kita ada kumpulan pakar, kumpulan akademia, kumpulan orang yang memang passionate terhadap untuk membawa perubahan kepada negara. Kita ingin tawarkan hikmat tersebut supaya insya-Allah kita boleh sama-sama bangunkan negara ini ke arah yang lebih baik kan. Jadi kami memang bersedia dah untuk bentangkan kepada agensi yang berkaitan yang perkara ini. Malah bila kami buat press conference untuk sidang media pada hari Isnin yang lepas, dah ada pun wakil daripada kementerian yang kata Tuan Haji, kita boleh bentang kepada kementerian kami dah. Kita lihat macam mana kita boleh bantu sama, usaha sama dalam kita untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada rakyat. Saya sambut tu dengan baik. Saya kata insya-Allah kita boleh lakukan ini kan. Ya. Ramai juga ingin melihat berkata isu konotasi dan juga slogan rahmah ini menjadi satu slogan nasional, kerana satu yang baik kan, rahmatan lil alamin. Kita tahu juga, dan rahmah itu kalau sama juga dengan nama-nama yang elok dalam budaya Melayu, Zaleha, Zubaidah dan sebagainya. Tetapi mengapa tidak kita promosikan lebih agresif lagi dengan indeks rahmah, ataupun ada dashboard rahmah, ataupun ada apa-apa juga rahmah yang akan memberikan satu kita sentiasa berwaspada lah dalam hal kaum, hal ekonomi, hal kepimpinan. Adakah ia menjadi satu tools juga kalau kita ada indeks persepsi rasuah yang dikeluarkan oleh TI Malaysia dan TI International, itu berkaitan dengan hal governance, isu dengan salah guna kuasa, isu berkaitan dengan rasuah. Adakah ini akan juga memberikan satu indikator bahawa rakyat begitu cakna dengan kepimpinan, rakyat dari akar umbi, bottom up, ingin melihat perubahan itu, dan orang politik tidak boleh senang lenanglah ke atas tu. Mereka bila-bila saja boleh dijatuhkan jika mereka tidak ada amanah, tidak ada tanggungjawab dan masih menjalankan rasuah dan juga ketirisan dan seumpamanya. Tuan Haji Badil Shah. Ya, betul. Saya suka dengan apa yang Nazri sebut tadi, bottom up tadi tu kan. Saya suka tu. Memang itu yang kami sedang usahakan sekarang ni. Sebenarnya rakyat boleh jadi check and balance, boleh jadi semak dan imbang kepada kerajaan. Rakyat yang memilih kerajaan. Jadi pemimpin politik pun dia kena faham bahawa tugas dia di atas itu ialah untuk mentadbir, mengurus dan juga memberi servis hikmat kepada rakyat. Dia kena amalkan servant leadership tu, yang kepimpinan ada servant ataupun mengabdikan diri, memberi hikmat kepada rakyat tersebut. Dan rakyat pula juga kena cakna tentang prestasi, cakna tentang performance, ya. Kepimpinan rakyat ni kan, kepimpinan politik ni, kepimpinan kerajaan, dan menegur. Jikalau misalnya ada apa-apa yang silap atau apa-apa yang tak kena, maka rakyat boleh tegur. Dan inilah yang kita nak cuba usahakan melalui civil society ni, melalui masyarakat madani. Tentang rasuah yang Nazri sebut tadi, memang betul, kita kena perangi rasuah. Sebenarnya kenapa antara masalah ekonomi kita ke ataupun masalah pembangunan negara ni, antaranya adalah rasuah. Rasuah dah menjadi bara. Ya. Rasuah dah menjadi suatu yang berakar umbi dalam sistemik. Dia bukan suatu perkara yang di permukaan saja dah, tapi dia dah jadi sistemik.
dia dah jadi macam terlampau membumi dalam sistem, dalam perolehan dan sebagainya. Kita kena remove, kita kena perangi dia. Dan oleh itu Ikram bersama dengan Rasuah Busters, pasukan Rasuah Busters, untuk kita memerangi rasuah ni, menjadikan budaya good governance tu sebagai sesuatu yang akan membangun dan akan menumbuh di dalam kerajaan dan juga dalam komuniti. Di sini saya ingin petik juga tentang peranan leadership, Nazri. Dia leadership ni sebenarnya bukan saja leadership kerajaan atau leadership politik, tapi leadership juga bermaksud pemimpin komuniti. The whole of society approach kepada perkara ni. Bukan saja whole of government approach, tapi juga the whole of society approach. Pemimpin komuniti, pemimpin keluarga, pemimpin kejiranan, pemimpin taman perumahan, semuanya kena sama-sama suarakan supaya insya-Allah bottom up ni tadi dia jadi gelombang. Bila dah jadi gelombang, pemimpin politik dia kena dengar. Dia kena akur dengan apa permintaan rakyat. Jadi oleh itu saya harap indeks seperti yang kita bangunkan oleh Ikram ini, dia akan mencetus suasana seperti ini. Maknanya rakyat makin cakna kepada apa yang berlaku. Itu yang bila kita kata kita minta persepsi daripada rakyat tu, sedikit sebanyak kita telah menyentuh rakyat dan rakyat memberikan apa pendapat pandangan dia tentang perkara ni, kan. Jadi oleh itu kita bawa ni kepada pemimpin kerajaan supaya insya-Allah mereka ambil cakna dan seterusnya mengubah ataupun mendraftkan polisi dasar yang memberikan manfaat terbaik untuk rakyat, memberi hikmat yang terbaik untuk rakyat, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Badri Shah, Presiden Ikram, Tuan Haji Badri Shah Syam Baharin, Pertuan Ikram Malaysia. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih juga Yang Berbahagia Profesor Dr. Hanim Saleh, pengurusi Jawatankuasa Agenda Nasional yang terlibat secara terus menghasilkan indeks persepsi ini, indeks persepsi negara rahmah. Dan kita wajar popularkan perkataan rahmah ini, suatu benda yang baik, suatu yang catchy, suatu yang mudah kita lontarkan dan tidak ada cacat celanya. Mengapa tidak indeks negara rahmah ini kita popularkan juga selain daripada indeks persepsi rasuah ataupun indeks mesra, apa juga indeks-indeks yang dikeluarkan oleh agensi ataupun NGO yang lain di luar sana. Terima kasih Tuan Haji Badri Shah sekali lagi, dan kita boleh follow through dalam diskusi yang lain. Sekian saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.